Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa itranihi wa man walah wa man ittaba'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Allahumma rzuqna sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Amin. Summa amma ba'd. Soal dah? Tu 35. Faham satu. Tajuk baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata Tuan Pengarang Al-Syekh Abdul Hadi Awang hafizahullahu wa ra'ah, rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah, dosa-dosa yang menyebabkan berlakunya azab kubur. Terdapat beberapa hadis yang menceritakan dosa-dosa yang membawa kepada sesiapa yang melakukannya diazab dalam kubur. Di antaranya hadis riwayat Samarah bin Jundab. Hadis ini panjang. Kita baca terjemahannya muka surat 84. Artinya daripada Samarah bin Jundab radhiyallahu ta'ala anhu, katanya adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acap kali bertanyakan sahabat-sahabatnya, adakah di kalangan kamu seorang yang bermimpi? Maka berceritalah kepadanya siapa yang dikehendaki Allah untuk bercerita. Nabi tanya pada sahabat, adakah di kalangan kamu yang Allah Ta'ala hantar ke dalam tidurnya mimpi? Nabi minta cerita kepada Nabi dan kepada sahabat yang lain. Dan sesungguhnya ia telah bersabda kepada kami, kata Samarah bin Jundab, pada suatu pagi, semalam aku bermimpi datang kepadaku dua orang. Kedua-duanya berkata kepadaku, pergilah berjalan. Dan aku pun berjalan bersama kedua-duanya. Tak baca gini? Baca dah tau? Ya? 92. Baca dah ni. Ya. 92. Main dah ingat muka surat ni. 18 tahun dah habis. Baik. Betul. Surat 92. Tak silap saya, betul Tanda molek. Baik, silap tu. Hadis yang lepas tak silap saya, kita baca dah. Panjang hadis ni. Bab yang seterusnya, bab yang ke-9, kata Tuan Pengarang, kedudukan para Nabi di alam barzah. Para anbiya alaihimus salatu wassalam mendapat beberapa keistimewaan di alam barzah. Dia panggil khususiyah. Keistimewaan para Nabi dan para Rasul alaihimus salatu wassalam. Di antaranya ialah keistimewaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dinyatakan oleh sabdanya, aksirus salata alayya fa inna allaha wukila bi malakan inda qabri fa idza shalla alayya rajulun min ummati qala li dhalika al malak ya Muhammad inna fulan ibnu fulan shalla alayka as-sa'ah
Rawahu Dailami fi Musnad Al-Firdaus wa hassanahu Al-Albani fi Sahih Al-Jami'. Perbanyakkanlah, kata Nabi, salawat ke atasku. Maka bahawasanya Allah telah mewakilkan satu malaikat di sisi kuburku. Apabila berselawat kepadaku oleh seseorang di kalangan umatku, malaikat itu pun berkata kepadaku, hai Muhammad, si Anu bin si Anu, yakni Fulan ibnu Fulan, telah berselawat kepadamu sekarang. Maknanya tuan-tuan, antara khususiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kuburnya Nabi hidup. Hadis ni nak beritahu apa? Dalam kubur Nabi hidup. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menafsirkan ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kita kata orang mati syahid tu mati. Mati syahid lah kubur tu. Jangan sekali-kali kata Nabi kata mereka mati. Apa makna mati syahid? Matilah. Tapi mereka sebenarnya bal ahya'un. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Al-Imam Ibn Hajar, kalau orang mati syahid hidup, maka Nabi-Nabi dan Rasul famin babil aula, lebih-lebih lagi hidup di dalam kuburnya. Boleh faham maka Nabi Muhammad senantiasa menunggu siapa sahaja yang berselawat kepadanya, lalu disampaikan oleh malaikat yang menjaga di sisi kubur Nabi bahawa Fulan ibnu Fulan telah selawat padamu ya Rasulullah. Maka tuan-tuan, selawatlah banyak-banyak. Itu tanda ingat pada Nabi. Dan kalau nak Nabi ingat pada kita, banyakkan salawat. Kerana itu perintah Nabi tu. Tu tabiat Nabi, aksirus salata alayya, perbanyakkan selawat ke atasku. Spesialnya selawat ni tuan-tuan sekalian, orang putih kata special, orang mana kata spesial. Faham tu kan tak faham tu. Spesialnya selawat ni tuan-tuan, amalan lain riya Allah Taala. Ada satu amalan riya Allah terima juga, salawat. Boleh faham? Ustaz kata Nabi Muhammad, iwak senyap. 8 kali sebut nama Nabi, iwak senyap itu. Tengok atas siling, tengok atas dinding. Mu tengok aku tengok mu, tengok aku tengok mu. Mana? Langsung tak ada sallallahu ala Muhammad. Tak sebut langsung. Lalu ada seorang situ, dia tahu pahala selawat. Kalau dia selawat seorang, boleh pahala dia seorang. Dia pun tunjuk ke orang, sallallahu ala Muhammad, berapa dia seorang. Orang pun tengok. Riak di sini, ulama kata Allah terima. Bahkan kalau orang ikut suti surah selawat kerana ikut dia, suti surah punya pahala boleh ke dia retek, tidak berkurang walaupun sikit. Maka banyakkan selawat pada Nabi. Tuan-tuan, Nabi Muhammad kita ingat ke dia, berpuluh lipat kali ganda dia ingat pada kita. Sultan Abdul Hamid, pemerintah Khilafah Osmaniyah, ada cerita sehingga orang buat filem baru ni kan, sebar dalam YouTube, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ini tidak pernah tinggal selawat. Sehari tak pernah tinggal salawat. Antara amalan di istiqamah selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ingat sama pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dah ingat. Satu hari tuan-tuan, dia terlupa nak selawat pada Nabi, maka Allah Ta'ala datangkan dalam mimpi rakyatnya. Ada seorang rakyat dia, orang kaya, pitih banyak, hartawan, businessman, tiba-tiba jatuh melikuk, tuan-tuan sekalian, muflis. Hutang banyak. Hutang banyak, muflis, tuan-tuan sekalian. Lalu dia tidak berputus asa, berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala tolong diselesaikan hutangnya. Tuan-tuan sekalian, ada doa Nabi ajar, kalau baca doa ni insya-Allah Allah mudahkan selesaikan hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Baca doa ni. Amal doa ni dengan azam benar-benar nak bayar hutang lah, baca saja dah edit. Dia baca piti ada beli azah. Piti ada beli sopa baru. Hutang orang tak bayar. Doa sungguh-sungguh berazam, Allah akan tolong. Walau hutang setinggi bukit Uhud, ni doa baca.
Jadi sahabat ni, dia muflih, hutang banyak. Dia berdoa pada Allah supaya diselesaikan hutangnya. Lalu didatangkan dalam mimpinya. Hutangmu akan selesai. Hutangmu akan dibayar oleh Sultan Abdul Hamid. Dia rakyat biasa. Datang dalam mimpi siapa dia? Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi jumpa Nabi ni benar ke tak? Benar. Mimpi lain boleh jadi mainan syaitan. Kalau mimpi jumpa Rasulullah, syaitan tak boleh berupa jadi Nabi. Cuma orang terpilih saja Allah Ta'ala pilih jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan kita ni tak tahu lah. Faham tak? Main subuh guna suku, jumpa Nabi mana? Dia tuan-tuan sekalian, qiyamul semula nak jumpa Nabi mana? Selawat pun jarang-jarang. Jadi dia ni, Nabi mari dalam mimpi memberitahu khabar gembira, hutangmu akan diselesaikan oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ni kan, tuan-tuan, hak terkenal tu, hak Israel pernah mari minta tanah Palestin. Sultan Abdul Hamid ni, dia kata, mu nak tanah Palestin, sejekal pun aku tak beri. Mu soyak kulit aku, ambil tulang aku, hidup-hidup, aku tak beri tanah Palestin. Sultan Abdul Hamid yang takut pada Allah. Amalan rahsianya, tuan-tuan, yang di istiqamah, salawat. Salawat mu. Tak pernah tinggal. Satu hari dia tertinggal, Allah hantar dalam mimpi, Allah hantar mimpi lelaki yang berhutang tadi. Rasulullah masuk dalam mimpinya, wahai saudara, hutang kamu ada pada Sultan Abdul Hamid. Lagu mana nak suruh dia bayar? Mu khabar ke dia bahawa mu terlupa selawat pada Nabi semalam. Mu tolong sampaikan berita ni. Mu tolong sampai. Sultan Abdul Hamid dah ingat dah, dah ingat selawat sekali dia dah ingat. Betapa kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang kasih ke dia, kasih lebih lagi pada kita. Maka dia pun pergi ke istana, pegawai-pegawai istana tak pergi masuk Ada hutang-hutang kamu, siapa? Maknanya, tuan-tuan sekalian, akhir sekali mereka cerita masuklah. Sultan kata, bila aku berhutang kamu? Bila? Ada hutang, wahai Sultan. Semalam Rasulullah datang dalam mimpiku. Kanjah lalu Sultan Abdul Hamid. Sebut Rasulullah, kanjah lalu. Semalam Rasulullah datang dalam mimpiku, wahai Sultan. Apa yang Rasulullah beritahu, kata Sultan Abdul Hamid. Wahai Sultan, semalam kamu terlupa selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis Sultan Abdul Hamid. Lalu pesanan Rasulullah, bayaran aku tolong khabar kamu ni, bayaran aku tolong khabar kamu ni, yang mu lupa nak selawat pada baginda, mu kena bayar seluruh hutang aku. Rasulullah pesan. Sultan kata, ambil belaka mu, ambil piti. Akhir sekali selesailah hutang kawan tu. Nak cerita tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad hidupnya untuk kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut dia duduk lagu tunggu mati. Betul tak? Duduk atas muka bumi, jalan bersia-sia melacur, tunggu mati masuk syurga. Tidak. Tidak. Dialah paling kuat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, kalaulah kasih tu Allah beri sedap, Nabi Muhammad Allah beri sedap sekali. Kalau tanda Allah kasih, Allah beri barang sedap, Nabi Muhammad lah yang dapat sedap sekali. Patutnya Allah Ta'ala, kalau dia kasih macam yang kita gambar, patut dah atas Mekah. Patut Allah Ta'ala turunkan Nabi di New York. Faham tak? Paris. Habis-habis pun batu buruk. Faham? Tuan-tuan sekalian. Ada juga apa nama, tumbuh-tumbuhan patah, ada air. Nampak? Ni turun di Makkah Al-Mukarramah, wadin ghairi dhi zar'in, lembah, kering kotang, air tak ada, sekapai tak ada, tuan-tuan sekalian. Tak ada benda. Di tengah masyarakat jahiliah yang tidak ada pedoman, jahat yang semakin jahat, kaya semakin kaya, riba berleluasa, orang puang macam lebih teruk pada menatang dia buat, Nabi diturunkan di situ. Kenapa? Tanda Allah kasih dia uji. Kita tanda kasih kau beri, Allah tanda kasih dia diuji. Sebab tu ulama-ulama lama dak sakit dia pusing. Allah dah ingat aku ke mana? Saya nali sehari orang miskin dak hari minta sedekah dia pusing. Allah dah ingat aku ke mana ini? Tu dia. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Maka Nabi Muhammad hidupnya kita. Hidupnya untuk kita. Tidur.
ingat kita. Tengah tidur. Bangun-bangun sembahyang. Allahu Akbar. Aisyah kata, ya Rasulullah, sembahyang dah ambil gitu. Tak tidur kan batal sembahyang? Betul tak? Tidur tak tetap dua papan punggung, batal lah sembahyang. Guling kanan, guling kiri, batal. Rasulullah tidur menetang, tuan-tuan sekalian. Tidur, nyenyuk. Bangun-bangun, Allahu Akbar, sembahyang. Aisyah kata, ya Rasulullah, sembahyang dah ambil lagi. Rasulullah kata, antara khususiah Nabi, tidurku tidak batal sembahyang. Kenapa? Tanamu ainahu, yang kamu nampak tidur mataku sahaja. Wala yanamu qalbu, hati Nabi tak tidur. Fikir apa? Ummati. Duk fikir kita lah umat Nabi. Kita nampak jelek tidur dia jadi. Nampak juga rupa-rupa bila nak habis tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, Rasulullah pejam matanya, hatinya ingat pada umat. Siapa dia umat? Umat Nabi siapa dia? Kita lah. Nak mati, hadis sahih kata ila rafiqil a'la, nak balik temu Allah. Sayyidina Ali dengar selalu sebut ummati, sebut kita. Dalam kubur, baru sampai ke hadis ni. Dalam kubur juga ingat pada kita, menunggu sabang waktu siapa di kalangan umatnya yang mengucap kalimah salawat. Siapa Nabi tunggu? Tunggu siapa yang ucap selawat, lalu akan disampaikan semula kepada malaikat, tolong sampaikan fulan ibnu fulan yang selawat aku tadi, selawatku pula padanya. Kalau 10 kali sehari Nabi sebut nama kita, 20 kali sehari Nabi sebut nama kita, 100 kali sehari Nabi sebut nama kita, nampak? Sekali selawat Allah balas 10, iaitu 10 keampunan. 10 kali diganda 100 keampunan. 100 kali diharamkan api neraka Jahannam. Boleh faham? Makna apa tuan-tuan sekalian? Dalam arti kata sebut dengan beramal lah, sebut saja dah jadi. Mana sebut selawat beramal dengan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian kena sebut. Sebab tu dalam Quran kalau balik bab semayang, Allah perintah direct kita terus. Puasa direct. Betul tak? Haji direct. Mari bab selawat Allah dulu, baru suruh kita. Bab semayang, wa aqimus salah, tunaikanlah kamu akan semayang. Bab zakat, wa atawuz zakah, bayarlah zakat. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, tunaikanlah haji dan umrah direct. Betul tak? Mari bab selawat, innallaha, Allah sebut Allah dulu. Wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya, yusalluna ala nabi, selawat pada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, baru dia seru kepada kita. Baru dia seru kita, hei orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, selawatlah pada Nabi dan ucaplah salam banyak-banyak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bakit daripada kubur, nombor 1 hadis sahih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bakit kubur, kita tanya dia. Kayak lagi kita bangun daripada kubur, kita tanya apa? Tu surah Yasin. Kan surah Yasin tabih kan? Man ba'asana min marqadina hadha. Betul tak? Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat tidur kami ni? Itu soalan kita. Nabi Muhammad bakit, kenapa dia tanya? Kaifa ahwalu ummati? Umat aku mana? Umat aku apa khabar? Umat sama. Umat sama lah pada otak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia umat tu? Kita lah. Bak tu orang tak berasa untung jadi di umat Nabi Muhammad tu, orang pelik sekali. Faham? Dia tak sedar. Dia sedang jadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Umat paling mulia, umat Nabi Muhammad lah. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa apa saja sakut dengan Nabi mulia, apa saja. Kitab banyak, kitab turun pada Nabi, Quran itulah kitab paling mulia. Umat banyak, umat Nabi Muhammad lah paling mulia. Malaikat banyak, malaikat yang banyak temang Nabi Isra Mi'raj di temang. Siapa dia? Jibril lah paling mulia. Sahabat ramai, siapa sahabat paling mulia? Abu Bakar. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalil bagi Nabi Muhammad Sayyidina Abu Bakar.
yang senantiasa mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sakut dengan Nabi mulia. Maka umat paling mulia kita lah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat ikut Nabi. Ada ikut supaya tulalah macam umat terdahulu yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, antara khususiah Nabi Muhammad di dalam kuburnya tidak mati, hidup, menunggu umatnya berselawat padanya. Habis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, aksirus salata alayya fi yaumil jumu'ah. Fa innahu laysa yusalli alayya ahadun yaumal jumu'ati illa uridat alayya salatuhu. Allahu Rabbi. Tadi umum. Tadi Nabi kata banyakkan selawat ke atasku. Ini khusus ni. Banyakkan selawat ke Nabi, perbanyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat. Hari Jumaat banyakkan selawat. Selawat kena start ke mana? Allahumma salli ala Muhammad. Itu dia ajar oleh Nabi. Sallallahu ala Muhammad boleh, sallu ala Muhammad boleh. Asal dia kalimah salla, salli, sallu, salawatun, salatun, baik dulu. Ada pun tak ada kalimah itu dipanggil madaih. Zaharad dinul muayyad yahnana. Itu bukan selawat, itu madaih dipanggil. Puja-puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Rasulullah wa syafi'una Habibullah. Selawat tu madaih, memuji-muji Nabi Muhammad. Selawat dia mesti ada kalimah sallu, salawatun, salli, segala mustaq daripada kalimah salawat. Baru dia panggil salawat. Faham ni? Allahumma salli ala Muhammad, selawat. Sallallahu ala Muhammad, selawat. Sallu ala khairil anam, selawat. Boleh. Jadi apa saja bentuk pun sila, asalkan selawat. Yang paling baik, lebih beradak tambah sayyiduna. Allahumma salli ala sayyidina. Kerana beradak tak wajib. Kerana beradak saja. Ayah kita nama Hasan, panggil Hasan. Ayah kita nama Hasan, panggil Hasan ke panggil ayah? Ayah. Ke panggil Hasan? Anak itu bagi-bagi Hasan, itu tidur ya. Nombok tidak. Wah, hajar punya anak. Panggil ayah, wali, papa. Betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad lebih lagi beradak. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, kata Nabi. Akulah penghulu segala anak Adam, bukan untuk berbangga-bangga, tapi itulah Allah beri pangkatku. Maka beradaklah sayyidina. Cuma sebut biar betul. Sebut biar Allahumma salli ala sayyidina. Jangan sayyidina. Sayyidina oleh podadu pitih. Itu sayyidina. Sayyiduna. Kalau masuk ala, arah je jadi bagi bawah sayyidina. Boleh belaka. Tak sebut pun tak apa, tak berdosa. Asal balah. Ada asal balah. Lah semayang ada tak boleh sebut sayyidina, boleh. Ada masalah. Tak ambil balah, jangan sebut. Sudah. Asas selawat. Ada orang kata la tusayyiduni fi salah. Ada hadis kata jangan sebut sayyidina la semayang. Itu hadis la asla lahu. Kata setengah ulama hadis maudhu'. Boleh, tak ada masalah. Kerana beradab. Boleh. Cuma cara selawat saya sebut sikitlah tuan-tuan sekalian. Biar betul dan tepat. Kalau fa'il madhi, biar madhi belaka. Kalau fa'il amal belaka. Fa'il mudhari' belaka. Salla madhi, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salla wa sallam. Salli wa sallim. Faham? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. La alaihi. Ada. Baru khabar. Salla fa'il madhi, bahasa Inggeris panggil past tense. Maka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faham? Biasa bila dalam kunut bagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tadi solat saling pula. Orang agak dengar pening. Orang nasi. Contoh ginilah. Telah datang Muhammad dan telah makan Muhammad. Baru tu. Faham? Ni telah datang Muhammad,
Makanlah Muhammad. Apa ni orang? Tu tak faham. Wawak faham sudah. Wawak faham sudah. Ini tuan-tuan sekalian, biar ada taswiyah, biar sama. Tu cara selawat yang paling tepat. Maka tuan-tuan rahmati Allah, antara hari yang afdal memperbanyakkan selawat pada Nabi adalah hari Jumaat. Maka kata Nabi, perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya tidak berselawat ke atasku oleh seseorang itu pada hari Jumaat, melainkan dibentangkan kepadaku selawatnya. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata tuan pengarang, hadis-hadis tersebut menyebut kelebihan yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, sehinggalah ia mengetahui setiap orang yang berselawat kepadanya. Kemudian jasad-jasad para anbiya alaihimus salatu wassalam dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan setelah mereka wafat sehingga tidak dimakan oleh tanah. Ini yang pertama, kena yakin. Perkara ini disebut dalam beberapa hadis. Tadi kelebihan yang pertama selesai, khususiah yang pertama, Nabi hidup dalam kuburnya. Yang kedua, jasadnya tidak hancur. Perkara ini disebut dalam beberapa hadis, di antaranya sabda Rasulullah SAW, Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibn Majah wa ghairihim. Ada dalil dan sahih. Mana ni tahu? Mana ni yakin, tak ada ragu lah. Jasad Nabi wajib kita beriman tidak akan hancur, tidak akan dimakan oleh bumi. Siapa kata? Nabi kata. Hadis sahih, riwayat Abu Daud dan imam-imam yang lain, An-Nasa'i, Ibn Majah dan lain-lain. Maka begitulah orang-orang yang mengikut jejak langkah Nabi, sebahagiannya Allah Ta'ala tunjuk atas dunia. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dalil umum Allah Ta'ala kata, setiap orang dipermudahkan Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk di mana tempatnya hari kiamat. Kiamat syurga ke neraka Allah tunjuk dah atas dunia. Contoh, nak alih kubur, tengok-tengok, hak tanam 18 tahun dah. Tengok-tengok dah acu. Cek-cek hafiz Quran 30 juzuk, contohnya. Dia faham, ada seorang di Kedah 14 tahun. 14 tahun dah tanam, gali nak alih kubur, nak apa nama, nak alih kubur, jasad langsung tidak hancur. Seorang makcik tua. Tanya anak, kenapa amalan makmu? Amalan makmu kenapa? Tak biasa anak dia kata. Cecek kat Malek. Hak di istiqamah kenapa? Istiqamah benar tidur, baca Al-Mulk dak aja tinggal. Nampak? Antara surah yang membebaskan daripada fitnah kubur, suratul Mulk. Surah Al-Mulk sebelum tidur. Faham? Tak boleh baca, ngatuk, pasang headset tepi telinga. Faham? Jangan tak ada tu. Tak boleh baca panjang saya baca setakat boleh. Tabarakalladzi tidur. Tengah baca tidur lebih mulia daripada tidurlah keadaan lara. Faham? Ni tidur tengah tengok Raja Lawak. Mana tengah galak suka. Tu lara saja boleh tahan ni. Dan kalau tengah buat dosa, faham? Malam tahun baru itu tanda Allah tambah umur. Bila Allah tambah umur tu tanda rezeki Allah Ta'ala tambah. Nikmat panjang umur. Dia sambung dengan berzina. Minum arak, bersepah kondong. Tuan-tuan sekalian, sudah berzina tidur. Dah kalau mati nak tidur. Al-ibratu bil khawatim. Allah tak kira siapa kita dulu. Siapa kita hari ni belum tentu. Allah kira siapa kita saat kita mati. Wah ngelah tu Allah kira. 80 tahun jahat, dak aja semayang. Allah beri hidayah, berubah. Dak dan sehari mati. Sehari dia taubat nasuha, dak dan nak pergi belajar pergi surah hikmah. Faham tak? Baru berubah ni tuan-tuan, mati. Hak itulah yang Allah kira. 80 tahun Allah lupakan. 80 tahun taat pada Allah. Saat nak mati kufur, hak itulah Allah kira. Ni kita bimbang. Faham ni? Maka kita pun tak tahu bila wah ngelah. Maka ada satu barang yang menjadi apa nama? Boleh kita kira, boleh jadi wah ngelah ni, iaitu tidur. Tidur. Ustaz Ismail kamu kata apa? Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Maka tidur itu peringatan. Al-mautus saghir dia panggil, mati kecil. Jadi tuan-tuan sebelum tidur bacalah Quran, bacalah suratul Mulk.
Tak boleh baca surah Mulk, ayat kursi. Tak boleh 3 kul paling kurang, 3 kul. Faham kul huwallah. Tak apa. Tak apa, awak kena ngatuk. Asal baca. Ni dah. Dengu tidur. Langsung dah baca doa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dikira bagaimana kita mati, itulah kiraan Allah. Baik. Maka boleh jadi Allah Ta'ala tunjuk juga pada orang-orang biasa yang mengikut jejak langkah Nabi-Nabi, para Rasul alaihimus salatu wassalam. Ada pun dalil secara jelas, sarih, tidak ada sama-sama. Ni ayat apa, hadis ni, hadis bentuk hadis ahkam. Tuan-tuan sekalian, wajib kita beriman, bahkan dia dalam kategori hadis akidah, wajib kita beriman Nabi-Nabi tidak akan disentuh jasadnya oleh maksud sentuh ni makan, tidak dimakan oleh bumi. Habis. Kemudian martabat mereka lebih tinggi daripada martabat orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid tinggi dah. Nabi-Nabi, para Rasul lebih tinggi, walaupun mati atas kaki, lebih tinggi pada orang mati syahid. Bahkan mereka bersembahyang. Perkara ini disebut dalam hadis yang sahih, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para anbiya itu hidup di kubur mereka, mereka bersembahyang. Mereka hidup di kubur mereka, jasad saja mati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata isri, usriya bi ala Musa qa'iman yusalli fi qabrihi. Sabda Nabi lah, hadis sahih riwayat Muslim, aku telah melalui Musa pada malam diisrakan, di mana ia sedang bersembahyang di kuburnya. Ini dalil. Ini antara khususiah lah, khususiah para Nabi dan para Rasul alaihimus salatu wassalam. Sabit dalam hadis yang sahih lagi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para anbiya alaihimus salatu wassalam pada malam Isra dan Mi'raj. Pernah bersembahyang dengan mereka, dan ada di kalangan mereka yang berbuah-buah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik kita Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Tempat tu, tuan-tuan sekalian. Dia cerita antaranya Isra dan Mi'raj. Nabi naik sungguh. Bukan mimpi jasad sungguh ni. Kalau mimpi, kita pun boleh. Maka pandangan mimpi ditolak. Nabi Isra Mi'raj bukan ruh, bukan. Jasad dan ruh. Stokor jasad naik. Ditemani oleh Jibril dan Buraq. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, 7 lapis langit, Nabi jumpa Nabi. Boleh faham? Maka 5 waktu kita semayang tu gabungan daripada seluruh semayang Nabi-Nabi. Boleh faham gabungan seluruh semayang Nabi alaihimus salatu wassalam. Nabi lain, Nabi jumpa dalam keadaan rohnya. Nabi, ada seorang Nabi saya, Nabi Isa, Nabi jumpa dalam keadaan roh dan jasad. Sebab Nabi apa ada hati lagi? Nabi Isa. Faham? Tuan-tuan kata mati, murtad. Faham? Bukan fasik. Sebab tu jangan sebagai Merry Christmas. Faham tak? Ada ulama yang lembut sikit, ada kebanyakannya kata tak usah lah. Kerana sakut dengan akidah. Happy New Year, Chinese New Year tak apa tu, tahun baru kaum, bukan agama. Christmas ni agama. Facebook Merry Christmas, yang pertama kita mengakui hak disalib tu Isa. Hak salib mati duk salib tu Nabi Isa. Kalau kita kata gitu, kufur. Laqad kafara alladhina qalu, apa nama? Bukan ayat tu. Allah Ta'ala kata, wa ma qatalu, Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma salabuh, Nabi Isa tidak disalib. Dah tu siapa? Walakin syubbiha lahum, yang dibunuh, yang disalib itu orang yang diumpamakan mukanya macam Nabi Isa. Dan Nabi Isa apa khwana? Barrafa'ahu Allahu ilaih, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Langit ke berapa? Langit kedua, Baitul Izzah. Sini Nabi Muhammad jumpa Nabi Isa. Faham tuan-tuan sekalian? Hati yang pertama, maksud mari Christmas juga membenarkan Allah itu benar, duduk dalam konsep Trinity.
Faham? Ada anak Tuhan, son of God. Tuan-tuan sekalian, Allah kata laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Kufurlah orang yang membenarkan konsep Trinity yang dianuti oleh orang Nasara, Kristian. Lepas tu tak sah. Ambil pandangan hak ramah tak sah. Faham ni? Pok sepupu saya duduk Amerika pun. Amerika duduk. Bukan seluruh negara. Mana? Amerika dah. Keliling orang Kristian mereka. Dia kata patut hari aku dah ucap Merry Christmas. Happy holiday gitu ya. Faham ni? Takut, hati-hati. Ni duduk pada miti ya. Dah kira orang Islam. Depan orang Islam tak ada orang Kristian seorang pun. Merry Christmas. Tak apa tu dah. Dia tuan sekalian. Kalau boleh tak payahlah. Faham? Kalau saya ambil pandangan hak tak payah. Jaga-jaga bab akidah. Boleh faham ni? Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Itu dia. Maka nabi-nabi Allah Taala tunjuk malam Isra' Mi'raj sedang bersembahyang. Bahkan mereka pun gitu juga. Ada hak mereka Nabi tengok duk rokok semua sekali. Ada peringkat Nabi tengok mereka duk sujud ya. Hak sembahyang kita buat ni, hak inilah yang paling sempurna yang dihadiah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nasib baik Nabi Musa tegur. Faham? Kalau Nabi Musa tak tegur langit kenang tu, pakai 50 hari ni. Kan masa naik kan Nabi Musa tegur. Imam Nur Kasir ceritalah kitab dia Al-Bidayah wan Nihayah. Yang pertama bila naik, Nabi lain tak tegur, Nabi Musa tegur. Innahu rajulun bu'isa min ba'di. Ada seorang lelaki jadi rasul lepas aku. Aku dulu jadi rasul, dia lepas aku. Kediang pula tu, tapi umat dia lagi ramai pada umat aku masuk syurga. Nangis Nabi Musa. Siapa dia? Nabi Muhammad. Hak umat ramai apa dia? Kita mudah-mudahan. Ramai tak orang muju apa muju? Kita adalah tu kedok tu masalahnya. Jadi tuan-tuan mudah-mudahan termasuklah. Amin ya rabbal alamin. Masa turun, Nabi Musa agak tegar, langit kenang. Nabi Musa kata, "Ma umirta ya Muhammad." Allah perintah apa kamu? Nabi Muhammad kata, "Umirtu bi 50 salatan." Suka Nabi. Hadiah paling istimewa ni, puasa turun bumi. Faham tak? Ayat pergi haji turun ke bumi. Ayat menikah turun bumi. Semua turun ke bumi. Semayang, Nabi kena naik. Sidratil Muntaha. Terima hadiah paling mahal. Suka Nabi Muhammad. Tapi Nabi Musa kata apa? Irji' ila rabbika. Hei Muhammad, tolonglah balik semula. Naik atas, jumpa Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah. Fas'alhu takhfif. Minta kurang. Fa inna ummataka la tastati'. Umatmu tak mampu 50. Nampak? Nabi Musa tolong nasihat. Nabi naik semula. Tuan-tuan jangan bayang pula jumpa macam Allah istana, bukan. Jangan. Ini kaifiyatu majhul. Lagu mana? Wallahu a'lam. Lagu mana? Wallahu a'lam. Boleh faham ni? Hak jumpa lah istana tu kita ngesutang. Ni tak tahu. Jangan pergi bayang Allah duduk depan. Tu syirik. Jangan. Wallahu a'lam lagu mana? Tidak diketahui. Jadi tuan-tuan, turun. Nabi Musa kata, mana? Berapa? Nabi Muhammad jawab, fawada'tu 10. Aku tahu 10. Nabi Musa kata, ada 10. Mana dia tidak cakap gitu. Mana lebih kurang gitulah. Naik semula. Minta tawar. Naik pula. Tawar pula. Berapa? 10. 30. Nabi Musa kata, naik. Umatmu tak mampu naik pula. Turun. Berapa? 10. 20. Sampai tinggal 5. Nabi Musa kata apa bila tinggal 5? Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tastati'. Dak percaya pergi balik Al-Bidayah wan Nihayah. Ingat pelawak. Tuan-tuan sekalian, balik. Naik. Beritahu pada Allah. Nak minta tahu 5 ni umat aku tak mampu ya Allah. Nabi Musa kata. Betul tak Nabi Musa kata? Betul tak? Hari ni betul tak berkapah tak semayang? Berkapah tak semayang? Ini dah semayang tak ada. Orang tak semayang ni tuan-tuan sekalian, amalan yang Allah tolak belaka. Allah tolak habis. Tak puasa semayang boleh jadi Allah terima. Tak sedekah puasa boleh jadi Allah terima. Tak semayang, sedekah Allah tolak, Mekah Allah tolak, umrah Allah tolak, semua Allah tolak. Faham ni? Jadi tuan-tuan sekalian,
Nabi kata apa? Fa astahyaitu lillah. Wahai Musa, aku malu lah tinggal 5 nak tahu lagi. Faham? Itulah tinggal 5. Tu cerita je Allah Ta'ala nak buat cerita hakikat 5 lah. Boleh faham? Nabi kata malu lah nak tahu macam kita lah. Berti kedai 50 harga. Pergi kedai seseri kata kan. Tanya ni nak sport ring apa ya? Tuan kedai kata 50 dah. Nak sport ring kan? Kan 50 kan? Race. Tuan-tuan sekalian. Itu kata tahu kan? Tuan kedai tu nak tahu apa? 5 ya. Tuan kedai tu dah. 50 tahu 5 ya. 45 boleh tahan. 40 boleh tahan. 5 ya. Sampai sini aku sumbak nak mulu. Jadi tuan-tuan sekalian, agak-agak lah. Nabi kata apa? Fa astahyaitu lillah. Malu dah nak minta tahu. Itu cerita. Nabi tengok malang secara jelah birru'yatin nazar, dengan mata kasar peristiwa malam Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi antaranya barang paling besar malam tu semayang. Terima dia semayang, tengok malaikat semayang, nabi-nabi semayang. Itu buktinya. Maka tuan-tuan, inilah yang dipanggil khususiyah, keistimewaan nabi-nabi para rasul ketika mereka duduk di alam barzah. Habis. Berkata Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar di sini, Ibn Hajar apa? Orang ada kitab tulis Al-Asqalani. Ibn Hajar ada 2, Ibn Hajar Al-Haisami se. Di sini Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau kita baca Sahih Bukhari, yang mensyarahkan Sahih Bukhari Fathul Bari, itulah dia Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bahawa soalan dalam kubur berlaku kepada orang yang keadaannya perlu diuji, dan mereka yang tidak perlu diuji maka tidak perlulah disoal. Dikatakan bahawa orang yang mati syahid sedangkan lebih rendah martabatnya daripada Nabi tidak disoal dalam kubur, maka lebih aula bahawa Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam tidak disoal di dalam kubur. Ada orang tanya, Nabi kena soal? Nabi kena soal tak? Man rabbuka? Ma ra'yuka an hazar rajul? Macamlah hadis sahih kan, seluruh mukmin akan disoal. Pada bab yang lalu kita dah belajar. Baik, soalan Nabi Rasul kena soal tak? Faham? Samalah macam orang kafir tidak akan dimizan di atas mizan. Kan kita akan lalu pada mahsyar, hisab, lepas tu mizan, lepas tu titian sirat antaranya. Mizan tu timbangan dacing tu tuan-tuan sekalian. Orang kafir kena timbang tak? Tak. Nabi kata kepeng pahala tak ada timbang. Awak mana? Faham ke tak faham? Tolong timbang kat barang kita mana barang? Tak ada. Gila kau bagi. Ada tuan-tuan sekalian, orang kafir timbang awak kenapa? Yang akan ditimbang orang mukmin saja. Akan datang kita akan sebut. Bak akan datang. Akan disebut oleh tuan pengarang. Begitulah juga dalam kubur. Orang mati syahid dah kena soal. Yang lebih rendah martabat pada Nabi. Nabi lebih-lebih lagi dipanggil mimbabil aula. Lebih-lebih lagi tidak akan disoal. Yang disoal maka tuan-tuan rahmati Allah, orang mati syahid sakaratul maut tak ada, soalan kubur tak ada, mati masuk dalam syurga, duduk dalam tembolok burung hijau, terbang bebas dalam syurga. Maka Nabi-Nabi lebih-lebih lagi daripada mereka, walaupun Nabi mati atas katil. Kenapa? Darjat mereka paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah khususiah Nabi-Nabi di alam barzah. Habis, selesai. Tajuk yang seterusnya, kedudukan para syuhada di alam barzah. Tak ada tu pesanan sini. Ada Kalau itu ada sini, ustaz jangan berhenti lagi dak sejam. Jadi saya tak boleh berhenti lah. Bang, ikut nak berhenti dah ni. Boleh sikit lagi. Ya. Semangat, bagus-bagus. Baik. Kedudukan syuhada di alam barzah. Sesat Nabi-Nabi para Rasul. Ya, seterusnya orang-orang mati syahid pula. Orang-orang yang mati dibunuh dengan niat jihad menegakkan kalimah Allah. Kalimatullahi hiyal ulia wa kalimatul ladzina kafaru sufla. Supaya kalimah Allah itulah paling tinggi dan orang kafir itu serendah dan sehina-hinanya, maka ia mendapat kelebihan syahid. Orang yang mati dibunuh di medan ma'rakah, medan perang, pedang, senjata, kereta kebal, jet pejuang, mati kerana nak apa? Tujuannya li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia, menegakkan agama Allah. Mati, itu dipanggil syahid.
Syahid apa dia panggil? Syahid dunia. Syahid dunia apa beza syahid akhirat? Syahid dunia tak payah mandi, tanam gitu. Ngebaju, ngedarah, tanam gitu. Boleh faham? Ada pun syahid akhirat, dia kena mandi. Kena kapang macam biasa. Sembahyang jenazah macam biasa, tapi dapat pahala syahid akhirat. Contoh, orang mati sakit perut, mati sakit taung, mati belanggar. Disebutlah hadis Nabi, mati lemah. Mati lemah tuan-tuan sekalian tu. Mati lemah, bomba kita 6 orang kan. Selamat seorang, nak selamat seorang. 6 orang lemah. Mati lemah tu syahid akhirat. Dah lah lemah, nak selamat nyawa orang, lebih-lebih lagi syahid akhirat. Boleh? Dah itu bomba seorang ni. Tu kena bunuh tu. Kan? Tuan-tuan tolong jangan diam, jangan lupa dak doa, dak ingat. Kan? Dak ingat doa kepada Asy-Syahid saudara Adib bin Kasim. Bab apa ustaz panggil Asy-Syahid dah kena bunuh. Faham? Nak menyelamatkan nyawa orang, jaga keselamatan tuan-tuan sekalian. Syahid lah tu. Balik kurang syahid akhirat. Boleh faham? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jangan kita kau dak ingat. Duk lalang kanda dinda. Macam-macam. Mana? Jangan tuan-tuan sekalian. Jangan kita lupa pada saudara adik, jangan. Tuntut lagi boleh. Ada Facebook rasa bosan, tak ada orang benda, tulis hashtag saudara adik bin Kasim mesti diberikan keadilan. Boleh faham? Tu boleh pahala tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kita ambil peranan menuntut keadilan untuk saudara kita se-Islam yang mati kerana apa? Buat perkara yang sangat tinggi darjat di sisi Allah, menjaga nyawa orang Islam. Apa nama? Menjaga keselamatan manusia. Jadi tuan-tuan sekalian, apa nama, jaga keselamatan, jaga nyawa ni duduk dalam maqasid syariah nombor 2. Nombor 1 hifzuddin, jaga agama. Nombor 2 hifzun nafsi, jaga nyawa. Boleh? Jadi mulia matinya. Tapi senyap. Ada takapan dah. Tak ada senyap. Hak gocoh di gambang dah cakap dah. Mana? Sampai tutup habis RNA. Tuan-tuan, maka kita apa nama? Mohonlah pada Allah supaya dia ambil apa nama, dipermudahkan, supaya diberi hidayah pada pemimpin umat Islam supaya bertegah dalam urusan nyawa umat Islam. Nabi kata jangan awak main. Dalam khutbah paling akhir banyak-banyak pesanan. Nombor 1 Nabi kata inna dima'akum. Nombor 1 sekali darah dan nyawa umat Islam, jangan awak main. Hukum Islam paling tinggi kita dengar hudud. Betul tak? Lapang. Hadduz zina, haddul qazaf, haddus surqah. Hak zina, hak curi, hak tuduh orang yang suci berzina dan lapang yang lain, gabung hak jadi hudud. Rupanya ada lagi lebih tinggi, hukum qisas. Bunuh balah bunuh, nyawa ganti dengan nyawa. Kerana darah kita maksum dipanggil. Asamu minni dima'ahum. Barang siapa yang mulutnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kata Nabi, asamu minni dima'ahum, aku yang akan jamin darahnya dan Allah pelihara darahnya. Sebab tu kita digelar maksum. Maksum. Dengar dulu, jangan balik lagi. Faham? Maksum Nabi al-ismah minaz zunub, dilindung pada dosa. Maksum kita dilindung darah kita. Itu maksud. Boleh faham al-anfu bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Orang kerak hidung balah kerak hidung, kerak telinga balah telinga, kerak tangan tanpa hak balah kerak tangan, bunuh balah bunuh. Ni qisas. Islam sangat menjaga urusan nyawa. Faham? Jadi tuan-tuan sekalian, itu contoh syahid. Syahid dunia, syahid akhirat. Itu dia. Maka tuan-tuan rahmati Allah, orang yang mati dibunuh medan perang, itu dipanggil syahid dunia. Orang yang mati, kata Nabi, kali habuk tak pernah niat nak mati syahid, dia mati jahiliah. Man mata walam yanwil ghazwah mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati dalam hati dia tak pernah sekali habuk niat nak mati di medan jihad, medan perjuangan, matinya mati jahiliah. Takut ustaz. Tu tahap iman akhir zaman. Niat pun takut dah. Faham? Niat pun takut dah. Itulah tahap iman umat akhir zaman. Kena niat nak mati jalan Allah Ta'ala. Tak mati medan jihad, mati menuntut ilmu.
Nampak? Nak lagi dengar mati medan jihad tu tuan-tuan sekalian. Maka kena ada niat nak mati di medan jihad. Dan kalau Allah izin mati syahid, minta Allah Ta'ala izin. Tapi kalau ikut tahap kita, jauh sangat, tapi boleh minta. Niat tuan-tuan sekalian. Habis. Kemudian kata Allah dalam firman-Nya, tuan pengarang menakalkan sepotong ayat Quran berhubungan dengannya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur mati syahid, dibunuh pada jalan Allah itu, bahawa mereka mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Itu antara dalilnya. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim innama dhalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Baik. Ayat yang seluruhnya muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian. Allah kata janganlah kamu mengira, yakni menganggap orang-orang yang mati dibunuh di jalan Allah itu mati. Ini dalil jelas. Bahkan mereka hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurniaan Allah yang diberikan kepada mereka. Disebutlah hadis orang mati syahid minta nak hidup semula. Antara orang yang nak minta nak hidup semula, orang kafir, orang mati syahid. Orang kafir minta nak hidup semula, orang fasik minta nak hidup semula. Kenapa? Nak buat amal soleh. Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, tolonglah balikkan semula kami atas dunia. Kami nak buat amal saleh yang kami dok-dang hari itu. Kan banyak ke atas dunia dok-dang? Tak? Mari ya, surah dok-dang. Kuliah dok-dang. Mari ya, dok-dang. Dok-dang mo. Kaki dia akan sebut depan Allah, tolong buat balik semula atas dunia ya Allah, meritih air mata darah Allah dak ayang. Kami nak buat dalam dia kami dok-dang itu. Faham? Yang pertama. Yang kedua, orang mati syahid. Orang mati syahid minta balik ke ustaz? Dia minta balik tapi tujuan tak sama lah. Apa tujuan orang mati syahid minta balik atas dunia? Kerana nak mati syahid pula. Faham? Kerana mati syahid diberikan 70 kali ganda nikmat jimat. Saat peluru mengena di dada, saat pedang kena ditekuk, darah pertama terpancuk, Allah Ta'ala lupuk segala kesakitan dunia, buang segala sakarat, buang segala ramarat, masuk dalam syurga dulu. Ini orang mati syahid diberi nikmat 70 kali ganda nikmat jimat atas dunia. Sebab tu tuan-tuan tengok Allah Ta'ala tunjuk depan mata kerajaan Mesir yang zalim, yang menghukum Al-Syahid Al-Imam Said Qutb rahimahullah, saat digantung di tiang di tali gantung, jatuh terpancuk air maninya tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala tunjuk. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Ini orang mati syahid diberi kenikmatan. Boleh kita tengok siang pun Allah Ta'ala angkat darjat, dihilang seluruh soal jawab kubur, dihilang seluruh sakit dalam kubur, tuan-tuan terus masuk dalam syurga. Sebab tu sahabat Nabi sangat mendambakan mati syahid. Tapi umat akhir zaman dibuang. Orang kafir pandai hilangkan roh nak mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Kemudian dan mereka bergembira dengan berita baik mengenai saudara-saudara mereka, yakni orang-orang Islam yang sedang berjuang atas dunia tu. Mereka menunggu saudara-saudara mereka yang masih tinggal di belakang, yang belum mati dan belum sampai kepada mereka, bahawa tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka tidak akan berduka cita. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah kurnianya.
Dan ingatlah bahawa Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya, supaya keluar menentang musuh yang menceroboh sesudah mereka mendapat luka, yakni tercedera di medan perang. Antara sahabat Nabi, kalau orang lain Allah beri duduk dalam burung tembolok, burung hijau, terbanglah syurga. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia Allah beri sayap. Bukan duduk dalam tembolok burung hijau, dia Allah beri sayap dalam syurga. Iaitulah apa nama, Sayyiduna Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Nama Ja'far ibni Abi Talib asal. Digelar Ja'far At-Tayyar. Kenapa Tayyar? Diberi sayap oleh Allah. Kenapa? Dalam perang Mu'tah dia mempertahankan panji Islam sehingga dua tangannya lucuk daripada tubuhnya. Perang Mu'tah ni pelik sikit, kerana Nabi beri hing awal-awal lagi. Amirukum Zaid bin Harisah, ketua kamu Zaid bin Harisah. Fa in qutila Zaidun fa Abdullah ibni fa Ja'far ibni Abi Talib. Fa in qutila Ja'far fa Abdullah ibni Rawahah. Perang Mu'tah ni kata Nabi, ketua kamu, panglima kamu Zaid bin Harisah. Kalau berhenti situ macam biasa. Hak pelik Nabi kata fa in qutila Zaidun. Macam seolah-olah Nabi beri hing dah. Kalau mati Zaid, kalau mati, yang gantinya Ja'far bin Abi Talib. Kalau mati Ja'far, kalau mati juga, seolah Nabi beri hing dah ni. Maka yang gantinya Abdullah bin Rawahah. Rupa-rupanya mati sungguh. Zaid bin Harisah. Panji belum sempat jatuh, disambut oleh Ja'far bin Abi Talib. Dia pegang tangannya, musuh potong tangan kanannya, berdarah luka tuan-tuan sekalian. Dia kepik bendera duduk tangan kiri. Panji, jangan beri jatuh ke bumi. Faham? Ni besarnya panji, ni besarnya bendera. Kita bendera rabak dah cara so dah. Tuan-tuan sekalian, besar bendera ni, lambang kebanggaan tu bendera tuan-tuan sekalian. Boleh faham? Jadi tuan-tuan, tak boleh jatuh ni. Dia potong tangan kirinya, dua-dua berdarahnya, dia kepik dengan tekuknya, tak boleh jatuh ke bumi. Dia potong tengkoknya, gugurlah Ja'far bin Abi Talib. Ni tuan-tuan sekalian, lalu diberi sayap dalam syurga, digelar Ja'far At-Tayyar. Ini umat Islam zaman itu sangat kasih pada Islam, sangat sayang dengan nikmat Islam yang Allah beri, sangat syukur dengan nikmat Islam, sanggup mati. Kita dak banggalah seorang Islam. Hari ni hak lawan Islam siapa? Orang kafir kau Islam. Orang Islam. Lepas tu orang kafir naik cacang. Betul tak? Naik cacang naik. Kenapa? Kerana tali baru gamar. Orang Islam yang bermuka-muka, nama Islam, ngaku Islam, tapi benci, hatinya bergelora benci pada agama Allah. Dengar syariat, dengar Islam, kata. Tahu kata? Allergic. Kalau hari tu allergic, makan sutong, makan kerang, makan udang, dia dengar Islam allergic. Tak boleh. Padahal nama Islam. Boleh tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sifat orang mukmin yarda biridahu. Nabi suka, dia suka. Wa yaskhatu bi sakhati. Nabi tak suka, dia tak suka. Itu sifat orang mukmin. Ni Nabi suka tak wahi. Nampak Islam kat tak wahi. Kerajaan Terengganu kata musim 2019 pemain bola di syadang tutup aurat. Tubik dia. Apa dak minta izin dulu. Bincang dulu dengan pemain, takut susah ke pemain. Kata seorang menteri Pasir Berdengung. Tuan-tuan. Ilaha illallah. Bumi ni hak Allah Taala nak buat hukum Tuhan, tanya orang buat benda. Tugas pemerintah, faham? Tu pun tak paksa cadang. Lepaslah tugas. Faham tuan-tuan sekalian? Ada bawah tanggungjawab dia. Tu baru hal sekecil tutup pada lutut. Tak apa nak suka dah. Dia tuan-tuan sekalian kena perhati. Jadi tuan-tuan, orang dulu sangat bersyukur dengan nikmat Islam yang dikurnia oleh Allah. Kita nama Islam pun tak bangga dah. Anak tu nama awal Islam tak komang. Kan? Nabi kata, nama Islam. Khairul ismi Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama Abdullah, Abdurrahman. Tak mahu Abdullah, nama Allah kepada anda. Ataupun nama Nabi. Ma'ubbida wa hummida. Komang. Nak nama, biar glamour sikit. Dia pun nama dia. Mak nama Nisa. Ayah nama Hasan. Gabung Nisang.
Mana? Hari tuan-tuan sekalian, gabunglah pelik-pelik tuan-tuan sekalian. Wi nama anak pun tak bangga dah dengan nama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu contoh kecil lah. Hak lain tuan-tuan fikir sendiri ya. Baik. Habis kemudian sambung lagi Allah Taala kata apa lagi? Iaitu apa tadi? Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan bertakwa ada balasan yang amat besar. Mereka juga ialah orang-orang yang apabila diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum kafir telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun kepada mereka, maka berita itu makin menambahkan iman mereka, bukan makin takut. Sifat umat Islam zaman itu, zaman Nabi, dengar musuh makin suka, makin berani, bukan makin takut. Lalu mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan sebaik-baik wakil yang diserahkan urusan kepadanya. Setelah itu mereka kembali dengan mendapat nikmat dan limpah kurnia daripada Allah. Mereka tidak disentuh oleh suatu bencana pun, serta mereka pula mendapat keredaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu ialah syaitan, yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikutnya. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, yakni Allah, jika betul kamu orang-orang yang beriman. Zaman Nabi SAW bila mari perintah perang, akan marilah syaitan dan iblis menggoda manusia yang beriman, termasuklah orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan, orang beriman ketika itu tetap teguh dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang disebut oleh Allah tentang sifat para syuhada yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis-hadis yang sahih menceritakan perkara tersebut. Akan datang kita sambunglah. Panjang lagi tuan-tuan sekalian. Kitab kita ni akan datang kita sambung lagi insya-Allah. Sekadar itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan beberapa hadis Nabi, beberapa ayat Quran yang kita baca malam ni beri petunjuk dan pedoman kepada kita semua, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la bid darajat wa a'lamu bis shawab. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, sebagaimana yang dimaklum kepada tuan-tuan, yang tercatat di poster yang tersebar dalam mesej. Ada orang tanya, betul tak Ustaz? Betul. Apa nama yang tersebar tuan-tuan sekalian, tentang pembelian tanah Ma'had Baitur Rahman. Yang selama ni tuan-tuan kita dah beroperasi 2 tahun lebih kurang, Baitur Rahman Center. Untuk fasa seterusnya kita nak buka Ma'had pula, Ma'had Baitur Rahman. Hampir 2 tahun saya cari tanah. Ada orang nak beri 2 ekar jauh, ada nak beri 6 ekar lautan dah, hutang lagi. Ada nak beri 16 ekar, wis saja. Jauh juga dia haji. Saya cari kawasan Kuala Terengganu, dekat dengan perkampungan orang ramai, dekat dengan masjid, kerana kita nak manfaat tu untuk anak-anak pelajar dan orang sekeliling. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah baru ni ada orang tawar tanah 1.33 ekar, 280, tawar-tawar boleh 250. Doalah kalau diberi tawar lagi, dan mudah-mudahan. Jadi harganya setakat ni 250 lah. Kita dalam proses, saya telah sepakat lantik 12 orang ahli lembaga penasihat Ma'had Baitur Rahman, mewakili kepakaran masing-masing. Ada engineer, arkitek, kontraktor, macam-macam lah. 12 orang tu di kalangan jemaah-jemaah kita yang dekat dengan saya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sebagai pengurusi dan bersama dengan beberapa orang lagi ni sudah setuju, kita mesyuarat beberapa tanah ni, kita setuju nak pilih ni lah, Bangor Donas. Di Bangor Donas 1.33 ekar lebih kurang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sepanjang 10 hari, tak silap saya 10 dah lebih kurang, kita kutip uduh-uduh ni, alhamdulillah. Sekat malam ni terkumpul 41,000, alhamdulillah. 41,000, bakinya 200 lebih sikit lah, 209 tak? 209,000 untuk tanah sajalah. Ni pasal tanah dulu. Kita tak mau cakap bab lain, nak selesai tanah dulu. Jadi ada orang nak beri demok, demok banyak ni, ada nak beri demok banyak. Saya kata nanti dulu nak buka peluang orang ramai dulu. Nak buka peluang untuk orang ramai dulu, lepas tu baru saya kita bincang untuk nak beri demok ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, malam ni kita teruskan juga sumbangan untuk Baitur Rahman Center. Baitur Rahman Center memang tak boleh tinggal lah. Surah Hikmah dan
gelung bilah. Cuma malam ni tambah lagi untuk tanah Ma'had Baitur Rahman. Jadi sumbangan tuan-tuan malam ni kat lain tu untuk tanah saja. Malam ni oleh kerana biasa dah untuk Baitur Rahman Center, tak boleh tinggal tu, bagi dua. Tuan-tuan tok tu niat ada dua pahala besar lagi insya-Allah. Kekal belaka insya-Allah, jadi jariah yang berkekalan. Tak apalah tuan-tuan, tak ada sikit pun tak apa, banyak pun boleh. Insya-Allah. Ini tuan-tuan sekalian, pakat-pakat khabarlah orang sekeliling, anak beranak khabar, pakat khabar ramai-ramai. Nak mari tengok tanah pun mari telefon saya ataupun Timbalan Pengurusi Haji Rosli bin Biding ataupun Bendahari Haji Fauzi. Di malam hari pun ada sini Cikgu Omar belakang tu, baju biru tu. Tuan-tuan sekalian, jubah biru tu. Semak-semak tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bolehlah. Siapa-siapa pun yang ke lapangan nak bagi tengok, boleh. Jadi saya dahulukan dengan ucapan jazakumullah, ajarakumullah. Allah sajalah yang mampu balas. Saya tak boleh balas apa-apa. Kepada tuan-tuan yang dermawan dan murah hati, insya-Allah. Jadi yang terkumpul malam ni saya tertinggal tadi 41,000 lebih kurang lah. Update terbaru dan sebentuk cincin mah. InsyaAllah. Habis. Kemudian seperti biasa. Ni kalau boleh tak umum. Sebab tuan-tuan tahu dah belakang ada jualan untuk sambil masuk kepada orang yang berniaga. Sebahagian hasil tu masuk ke Baitur Rahman Center. Tahu dah. Kalau ikut tak umum. Tapi kalau dah umum, you ada uti. Ini kita umum. Di belakang tu ada jujur dia orang ni. Tak ada. Tak ada. Tu token juh kita, isteri dia beranak. Alhamdulillah, burikan fil mawhub. Kalau ada tuan-tuan boleh belilah, tak ada lain kali dah pulau. Kemudian ada minyak wangi, ada perfume, tuan-tuan boleh tengok belakang. Ada juzuk amma bacaan saya sendiri, ada CD Tumna, CD Zikir, ada apa lagi? Habbatus Sauda, ni best seller ni, Habbatus Sauda 4-1-5-1. Sangat baik untuk kesihatan. Paling akhir macam berlepas saya umum, tiba-tiba tak ada. Malam ni ada insya-Allah. Aiskrim durian. Produk pemuda-pemuda kita saya ambil tolong jual insya-Allah. Aiskrim durian ni di 24, bukan perasa, bukan lolok-lolok durian sungguh ni. Di 24 sungguh ni. Tuan-tuan cari boleh jadi molek dan molek. Ni aiskrim memang molek. Dan tuan-tuan makan memang sedap. Taubat rekok lah. Dah. Jadi tuan-tuan pakat. Belakang ada tester, boleh test. Sedap boleh beli insya-Allah. Sebahagian hasilnya masuk Baitur Rahman. Gurau senda tu, gurauan saja. Minta maaf banyak. Sekadar itu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang kasih pada majlis ilmu. Jadikanlah kami orang yang dapat beramal dengan ilmu yang telah kami belajar. Allahumma ja'al Quran hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Jadikan Quran hujjah bagi kami, bukan hujjah ke atas kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, irda 'anna wa la taskhutna. Ridailah kami, jangan murkai kami ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin. Kasihanlah kepada kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Amahum ya Allah ya Allah. Warzuqna khairal raziqin fa innaka khairal raziqin. Tambahlah rezeki pada kami, Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Ampun dosa kami ya Allah, kami banyak dosa, sesungguhnya Kamu lah yang Maha Pengampun. Waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuuna shighara. Ampun dosa kami, ampun dosa kedua kami. Peliharalah mereka sebagaimana mereka melihara kami ya Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna. Tambahlah, jangan kurangkan ya Allah. Wa tasquna warfa' maghdaka wa tabaka anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, Tuhan kami, jadikan isteri kami, anak-anak kami penyujuk mata bagi kami. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa padamu ya Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu